yang tertindas di bawah pemerintahan kerajaan Rom yang memerintah negara itu sejak tahun 70 sebelum Masihi. Ini sejarah, boleh baca balik. Pelarian Yahudi ini membina kubu-kubu pertahanan mereka setiba dia di Madinah dan mengukuhkan kedudukan ekonomi mereka. Kebanyakannya mempunyai pengalaman dalam bidang perniagaan, pertanian dan pertukangan. Orang Yahudi daripada dulu lagi kan. Industri ini semua dia yang kuasai. Dia ada kelebihan di situ. Dia ada kemahiran di situ. Justru mereka merupakan kumpulan minoriti. Pada asalnya mereka kumpulan minoriti. Mereka mengadakan ikatan setia dengan kaum Arab, sebahagiannya dengan Aus dan sebahagian lagi dengan kuat Khazraj. Sebahagian daripada sampai zaman Nabi pun sama juga. Sebahagian daripada Bani Nadir, Bani Qainuqa, separuh ada dia buat MOU dengan Aus. Sebahagian lagi buat MOU dengan Khazraj. Lepas tu yang jadi pandainya mereka melaga-lagakan antara Aus dengan Khazraj. Yang untungnya adalah kabilah Yahudi pada waktu itu. Kuasa politik di Yathrib, ini nama lama. Yathrib ini nama lama bagi Madinah. Yathrib atau Madinah pada ketika itu berada pada dua golongan Arab yang berpengaruh ini. Tetapi sering berlaku peperangan akibat adu domba yang dimainkan oleh Yahudi bagi mengekalkan keseimbangan kuasa yang sekaligus merupakan faktor yang mengukuhkan kedudukan mereka di bumi Madinah itu. Ini saya dah sebut tadi, bila Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah meletakkan asas yang kukuh, dua benda tadi . Kemudian baginda perenggan bawah. Baginda Rasulullah SAW mengadakan satu perjanjian kerjasama antara puak-puak di Madinah ini dengan memberi jaminan hak kebebasan beragama dan keselamatan nyawa dan harta benda. Dengan syarat mereka tidak bersetia dengan musuh yang menentang umat Islam. Mereka juga hendaklah menerima kepemimpinan Nabi SAW dalam apa jua arahan yang dikeluarkan. Perjanjian ini menyatakan persetujuan antara semua pihak dan wujudlah sebuah perlembagaan yang dimasyhurkan dengan Dusturul Madinah. Di bawah payung perlembagaan yang dipersetujui ini, semua pihak inilah masing-masing kaum dapat hidup aman damai dengan hak dan kebebasan beragama. Sampai habis sejarah. Okey. Jadi yang kita sebut sebagai Sahifah Madinah atau Dusturul Madinah. Orang putih ni dia kaji Perlembagaan Madinah ni dikaji, tak silap saya ada hampir lebih kurang berpuluh-puluh version Sahifah Madinah. Di dalam konteks kita nak kaji yang asal original manuskrip tu, saya ditulis dalam bahasa Arab lah, dalam tulisan Arab. Jadi kadang-kadang manuskrip ni disalin oleh orang yang pelbagai. Yang penyalin tu macam-macam orang. Jadi ada satu buku yang saya baca ditulis orang putih. Dikaji berpuluh-puluh manuskrip yang berkaitan dengan Sahifah Madinah, berkaitan dengan perlembagaan Madinah. Jadi kita satu pun tak baca. Yang kita sebut Dusturul Madinah ni kita baca masa zaman SPM dulu kan? Sedangkan itulah asas kepada pentadbiran ataupun pemerintahan kerajaan Madinah di bawah kepimpinan Nabi SAW. Modelnya dah ada kan? Modelnya modul ataupun model kepada pemerintahan Islam ni dah ada, iaitu Dusturul Madinah. Kita tak payah nak cari dah kan? Balik ni kita cari balik. Dustur Madinah ni ada berapa fasal? Pernah baca tak? 40 fasal kan? 40? Ya kan? Berapa fasal ada? Baca balik daripada fasal 1 sampailah akhir sekali. Di situ kita akan dapat gambaran bahawasanya bagaimana Nabi SAW memerintah Madinah pada waktu itu. Okay, kita baca dulu Surat 159 bawah. Mengapa Bani Israel dibicarakan di sini? Saya sebut tadi dalam Al-Quran bila Allah Ta'ala nak address kepada orang Yahudi, ada beberapa cara. Yang pertamanya Allah Ta'ala guna ya Bani Israel. Banyak, kita boleh tengok beberapa kali ada Al-Quran. Yang kedua Allah Ta'ala guna istilah Al-Yahud. Bagi contoh, wala tarda ankal yahudu wala nasara. Okay? Al-Yahud. Yang ketiga Allah Ta'ala guna dengan Al-Ladhina hadu. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wal ladhina hajaru. Al-Ladhina hadu, orang yang mengambil Yahudi sebagai agama.
So ada perbezaan kat situ. Jangan kita generalize. Okey? Kita akan bincang kenapa dalam ayat ni Allah Taala guna ya Bani Israel. Allah Taala tak guna ya ayyuhallazina ahadu ataupun ya ayyuhal yahud bagi contoh. Okey? Dia ada dia punya signifikan. Kisah Bani Israel dibicarakan dalam surah ini merupakan tajuk bicara yang terpanjang dalam surah Al-Baqarah dan mengambil hampir satu juzuk Al-Quran, iaitu mulai ayat 40 hingga 142. Lebih kurang 102 ayat. Para mufassirin memberi alasan kerana surah ini diturunkan di Madinah, sedangkan kebanyakan kaum Yahudi yang ternama dan berpengetahuan tinggi tentang Taurat tinggal di sini. Mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi SAW sebagaimana yang diketahui oleh mereka daripada kitab Taurat yang dibaca oleh mereka. Orang Yahudi di Madinah ni orang Yahudi di Madinah ni dia ada orang Yahudi, orang alim, kita sebut sebagai pendeta, dan dia ada orang awam. Okey. Dia ada orang alim dan dia ada orang awam. Orang alim, ulama, kita sebut sebagai ulama di kalangan Bani Israel ni, dia ada kita kata kelebihan ataupun kemahiran, kelebihan ilmu. Setengah ulama menyebutkan dalam 5 benda. Yang pertama, di sudut syariat, ma'rifatut tasyri'. Dia mengetahui tentang syariat-syariat yang ada dalam scriptures, previous scripture. Mereka memang hebat. Bila ditanya memang dia tahu. Yang kedua, ma'rifatul akhbaril anbiya wal umamis sabiqah. Dia mengetahui tentang cerita-cerita, kisah-kisah Nabi dahulu dan juga umat-umat terdahulu. Daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada zaman Nabi Isa AS. Itu semua ada dalam pengetahuan mereka. Yang ketiga, mereka mengetahui ahwalul alamain. Al-ulwa was-sufla. Mereka mengetahui tentang ilmu tentang dua alam. Alam tinggi dengan alam rendah. Maknanya alam dunia dengan alam akhirat. Okey, apa yang berlaku di atas sana dan apa yang berlaku di bumi. Yang keempat, mereka mengetahui tentang al-wasayat al-adabiyah. Mereka mengetahui, mereka boleh memberikan nasihat-nasihat, wasiat-wasiat tentang adab, tentang etika dalam kehidupan. Yang akhir sekali al-mawa'iz al-akhlaqiyah. Nasihat-nasihat dalam bentuk dalam persoalan yang melibatkan akhlak ataupun etika hidup seharian. So ini kelebihan yang ada pada ulama Bani Israel yang tidak diketahui secara general ni oleh orang biasa. Jadi kalau kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah Taala banyak sebut ulama-ulama Yahudi ni ataupun ulama Bani Israel ni, mereka ada satu sifat, iaitu mereka suka menyembunyikan ilmu. Mereka suka menyembunyikan ilmu. Antaranya ilmu yang 5 perkara tadi. Sehingga ilmu-ilmu ini hanya diketahui oleh golongan elit ulama Bani Israel sahaja. Orang awam tak tahu. Sebab itulah bila Al-Quran turun address ayat-ayat yang berkaitan dengan Bani Israel ni dan menceritakan 5 perkara tadi. Kisah Nabi, syariat mereka zaman dulu, kisah umat-umat dahulu, sehingga pengetahuan umat Islam, Rasulullah dan para sahabat sama level dengan ulama Bani Israel. Lepas tu kita jumpa dalam banyak hadis, ulama Bani Israel ni dia punya padri ataupun pendeta dia datang jumpa Nabi SAW, tanya tentang kisah-kisah Nabi-Nabi dan umat dahulu. Antaranya dia datang tanya Nabi tentang kisah Ashabul Kahfi. Antaranya, balik hadis. Antaranya dia datang jumpa Nabi tanya tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi-Nabi dahulu. So bila turun ayat ataupun bila Nabi SAW cerita dalam hadis-hadis, maka mereka ada yang beriman. Ada yang mengakui kerasulan Nabi SAW, mereka beriman. Tapi ramainya yang masih lagi mengambil sikap KID. Tidak mahu bersama dengan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi uslub ataupun gaya bahasa Al-Quran bila cerita tentang kisah Bani Israel ini, dia akan lebih kepada membawa hujah-hujah ataupun dalil-dalil agama yang bersifat ilmiah. Dan dia akan menceritakan tentang bukti-bukti untuk
apa kita kata membuktikan kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita faham mana ada dua golongan. So ayat ni bila turun ayat ya Bani Israel, dia secara spesifiknya dia address kepada golongan ulama ni lah. Yang mereka ni sebenarnya menyembunyikan banyak ilmu yang ada dalam kitab-kitab mereka. Sebabnya antaranya disebut oleh ulama kerana personal interest. Sebagai contoh, dalam agama Yahudi diharamkan riba. Riba itu diharamkan. Tetapi kerana mereka ada sebab-sebab ataupun ada kita kata kepentingan individu, walaupun mereka itu adalah ulama, pendeta Bani Israel, golongan Yahudi, mereka menyembunyikan pengharaman riba daripada pengetahuan orang awam. Sehingga kalau kita baca, kita tengoklah, kita baca dalam sejarah, mereka mengenakan cukai-cukai, mengenakan riba di atas kita kata transaction yang mereka buat. Sebab tu sebelum kebangkitan Nabi Isa AS, golongan Rabai Yahudi ni, golongan pendeta Yahudi ni antara orang yang kaya, orang yang memiliki kemewahan yang terlalu banyak. Sebab mereka menggunakan agama untuk mendapatkan kepentingan dunia. Sebab tu dalam banyak ayat Quran Allah sebut alladzina yashtaruna wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, jangan kamu membeli ayat aku dengan harta benda yang sedikit ataupun harga yang sedikit. Itu merujuk kepada ulama Bani Israel. Jadi sebab tu kalau kita tengok kenapakah orang Yahudi ni sepatutnya antara golongan ataupun antara puak yang paling lama beragama, kehidupan beragama ni orang Yahudi. Dan mereka ni masyhur orang yang mempunyai kitab yang paling lama. Kenapa mereka boleh sesat? Kerana kejahatan ulama Bani Israel. Kerana kejahatan ulama Bani Israel yang menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang ada dalam scripture. Sebab tu kalau dalam Islam pun ulama-ulama ini dia tidak orang yang alim, orang yang tahu tentang agama, tidak menceritakan perkara yang betul, maka umat Islam akan sesat. Tak, kalau ada ulama yang mengatakan arak itu halal, boleh diminum, maka sesatlah umat Islam. Kan? Tapi kerana Al-Quran ini bukan hanya dihafaz oleh ulama, diketahui oleh semua orang. Dan Quran daripada zaman Nabi sampai sekarang kita boleh baca dalam kita kata the original version lah, maknanya versi asal Al-Quran yang diturun masa zaman Nabi SAW, maka kita tahu semua benda. Okay. Jadi itu sebenarnya pentingnya peranan orang yang the so-called ulama, orang yang punya ilmu agama untuk menyampaikan perkara yang betul kepada masyarakat. Kalau perkara betul dikatakan salah dan perkara salah dikatakan betul, dalam ayat berikut ini disebut wala talbisul haqqa bil batil, maka masyarakat ataupun umat akan sesat. Sebagaimana yang berlaku dalam kehidupan ataupun sejarah kaum Yahudi. Habis dah situ. Bawah tu, memang tepat perihal Yahudi dimaklumkan kepada umat Islam supaya mereka mengambil pengajaran daripada peristiwa yang dialami oleh Bani Israel. So bila kita baca ayat ya Bani Israel, kalau dalam ayat ni banyaklah. Selain daripada secara khususnya Allah Ta'ala address kepada mereka, kita pun boleh ambil pengajaran. Bimbang sifat-sifat ini pun ada dalam hidup kita. Dan dia cara kalau kita bincang di sudut dakwah, cara kita bercakap dengan orang yang belum Islam beza dengan orang yang dah Islam. Ya, orang yang dah Islam yang tak semayang dengan orang yang semayang lain. Ya. Kalau kita nak dakwahkan orang kafir, orang bukan Islam, non-Muslim, dengan bahasa orang Islam, bahasa sebagai kita bercakap sama-sama kita, tak kena. Tak. Sebab itulah kalau kita tengok ayat ni di sudut dakwah, bagaimana Allah Ta'ala address kepada golongan Bani Israel ni, orang yang mempunyai kitab. Bani Israel ni golongan yang mempunyai kitab, yang telah diberikan kitab. So bahasa dia lain. Sebab tu dalam satu tafsir ulama mengatakan bahasa di sini bahasa pujukan. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati, ingatlah nikmat-nikmat yang aku telah berikan kepada kamu. Kan? Bukan dalam bentuk kita kata bahasa yang keras, dengan mengatakan kalau kamu tak ikut masuk neraka sebagai contoh. Tidak.
Okey. So dari sudut bahasa, kita punya gaya bahasa uslub itu perlu berbeza. Setengah ulama mengatakan, lalu kita dengar likulli maqamin maqal. Bagi setiap peringkat, stage, ada maqal, ada kaedah untuk kita sampaikan kita punya ucapan kita ataupun kita nak bercakap. Dengan budak yang umur 5 tahun, bahasa dia lain. Baby sebagai contoh, kita bercakap dengan baby kena guna bahasa baby. Tak boleh guna bahasa standard English. Mana dia faham kan? Kalau dia kita kata panggil kita dengan bahasa dia, kita pun guna bahasa dia. Kalau bahasa orang cerdik pandai, kita gunalah bahasa orang cerdik pandai. Kalau bahasa orang kampung, kena guna bahasa orang kampung. Orang kampung tengok dia minat apa? Minat jala ke? Minat pagi kerja dia noi getah ke? Ataupun setengah orang kampung ni minat bola ke? Kita masuk dengan bahasa bola dahulu. So setiap manusia dia berbeza cara penerimaan dia. Ini antara yang kita boleh belajar dalam ayat ni lah. Okay. Dan dikatakan kat sini supaya mereka tidak gairah meniru kaum Yahudi dan Nasara secara tidak waras. Supaya kita lah umat Islam, sehingga sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis yang berikut, yang mengingatkan umat ini supaya berwaspada dan jangan asyik meniru budaya mereka. Ini hadis dalam Al-Bukhari. Nabi sebut, saya bacakan. An Abi Sa'id al-Khudri 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tatba'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la tabi'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala fa. Ini riwayat Abu Sa'id al-Khudri. Allah bersabda, sesungguhnya kamu akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga andainya mereka masuk ke lubang biawak, nescaya kamu ikut masuk ke dalamnya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, adakah mereka itu Yahudi dan Nasara? Sabda Nabi SAW, siapa lagi jika bukan mereka? Okay? Jadi antara pengajaran ni, bila kita baca ayat-ayat yang menceritakan kisah Bani Israel, kita pun boleh ambil pengajaran supaya kita beringat-ingat. Kalau dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Maka kita pun sama-sama ingatlah nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Nikmat kehidupan kita, nikmat tubuh badan kita. Saya selalu sebut, kalau kita nak bersyukur di atas nikmat batang tubuh kita sahaja ni pun kita tak mampu. Dengan matanya, dengan jantungnya, dengan hatinya, dengan livernya, dengan kakinya, dengan deria rasanya, deria sakitnya, macam-macam. Kalau kita nak senarai pun tak habis. Adakah kita bersyukur di atas setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita? Nikmat kukunya, nikmat jarinya, kan? Nikmat tangannya, nikmat sikunya. Jadi semua itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala minta supaya kita ingat, bagaimana Allah Ta'ala address kepada Bani Israel. Ini bagus pengarang kitab kita sebut. Teguran yang dibuat kepada Bani Israel dalam surah Al-Baqarah hendaklah dianggap teguran kepada semua umat Islam pada masa kini. Kepada kita semualah. Okay. Pendekatan ayat-ayat yang berikut boleh dianggap sebagai kata pepatah Melayu, pukul anak, sindir menantu. Faham ke tak? Pukul anak tapi sebenarnya nak sindir menantu kan. Maknanya walaupun Allah Ta'ala memberi peringatan kepada Bani Israel, tapi sebenarnya secara tidak langsung peringatan kepada kita juga, supaya kita beringat-ingat. Setengah ulama mengatakan ayat awal-awal ni, 4 ayat pertama Allah Ta'ala ajak mereka supaya beriman. Maknanya ingat balik kisah datuk nenek mereka yang dulunya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu signifikan yang saya sebut tadi, kenapa Allah Ta'ala guna Ya Bani Israel, tidak diguna Ya Bani Yaqub. Kalau kita panggil orang, biasa kita panggil dengan nama dia sebenar lah. Takut-takut kalau kita panggil nama samaran, 2-3 orang ada nama yang sama. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala guna Ya Bani Israel. Maksud dia, kalau ikut riwayat Ibn Abbas, maksud dia Ya Bani Abdillah, wahai keturunan seorang Nabi, seorang Rasul, yang dia tu adalah Abdullah. Okay. Setengah ulama mengatakan juga di sini